Hai, Assalamualaikum. Saya Zul pada Aquaponik dan DIY Malaysia. Dalam video yang lepas saya tunjukkan cara macam mana untuk buat 3 filter ni. Yang pertama kita ada solid waste filter yang ni. Yang kedua filter span. Yang ketiga kita punya bio filter. Dan daripada video tu ramai yang tanya, yang komen macam mana sistem ni berfungsi, sama ada guna pump ataupun tak, dan kat mana kedudukan pump. Jadi dalam video ni saya akan ceritakan dekat mana kita letak pump dan macam mana aliran air daripada sump tank masuk ke dalam main tank dan masuk ke dalam filter. Okey, dalam sistem ni kita ada 2 tangki tenakan. Yang pertama yang ni kita panggil sebagai main tank ataupun tangki utama. Main tank ni saya gunakan polytank ataupun tangki air. Yang ni saiz 250 gallon. Harga tangki ni RM310. Dan dekat dalam ni sekarang ada ikan tilapia. Ikan tilapia ni memang dah besar, dah boleh harvest, dah boleh makan. Dan hampir dah sebulan dah saya harvest ikan tilapia dalam ni. Dan yang ni tangki yang kedua. Tangki yang ni kita panggil sebagai sump tank. Yang ni saya gunakan tangki air juga, polytank. Yang ni saiz 100 gallon. Sekarang ni dalam ni ada ikan siakap yang berusia 2 minggu. Dan dulu masa saya buat untuk sistem aquaponik tilapia, ni dah tangki yang saya gunakan. Dan untuk tangki besar ni kita boleh masukkan 100 anak benih. Dan plan dia macam ni, anak benih kita akan masuk dulu dalam tangki yang kecil ni ataupun sump tank ni. Bila dah semakin besar, kita akan pindahkan ke dalam main tank yang besar tadi, yang bulat. Jadi bila ikan dalam ni kita dah pindahkan ke dalam main tank, jadi kita boleh masukkan anak benih yang baru. Macam itulah cycle untuk ternakan ikan dalam sistem aquaponik ni. Dekat bahagian atas sump tank ni kita ada sistem tanaman secara aquaponik dengan menggunakan sistem gata. Dan nak tahu macam mana cara untuk buat sistem aquaponik gata ni, boleh tengok video dekat link atas sebelah ni. Dan dalam video tu memang saya tunjukkan detail daripada mula sampai siap macam mana nak buat sistem aquaponik ni. Dan dalam video tu masa tu saya buat adalah untuk sistem aquaponik tilapia. Sebenarnya tak kisah untuk sistem aquaponik ni nak bela ikan tilapia ke, ikan patin ke, ikan siakap ke, semua boleh, sama saja konsep dia. Untuk tanaman kat dalam ni kita ada strawberry, ada 1 2 3 4 5 6 pokok strawberry, ulam raja, bayam Brazil dan kesum. Kesum memang subur dalam sistem ni. Kemudian kita ada pokok halia. Dalam ni boleh tanam pokok halia, pokok kunyit, semua boleh tanam dalam ni. Tak ada masalah. Kalau cili, terung, semua boleh dalam ni. Untuk sistem tanaman ni, selalu ramai yang tanya apa benda yang dekat dalam net pot ni. Yang warna coklat bulat-bulat ni. Okey, ni namanya leca ball ataupun hydroton. Dan fungsi dia dalam sistem aquaponik gata ni adalah sebagai media tanaman. Dan leca ball ni juga boleh berfungsi sebagai biofilter sebab dekat dalam ni ada lubang-lubang, rongga-rongga kecil yang boleh jadi tempat untuk pembiakan bakteria baik ataupun nitrifying bakteria. Okay, kalau tuan-tuan berminat untuk beli leca ball ni, saya akan letakkan link dekat video description. Dan leca ball ni ada 2 jenis, satu daripada China dan satu daripada Holland. Yang saya gunakan ni adalah daripada Holland. Dan lagi satu yang selalu orang tanya adalah tentang bell siphon. Apa fungsi bell siphon dalam sistem aquaponik ni? Okey, fungsi bell siphon ni macam ni. Untuk sistem aquaponik ni, air dia takkan sentiasa bertakung dalam ni. Air akan masuk, kita akan pump masuk ke dalam kita punya gata ni. Kemudian bila dah semakin penuh, dia akan flushing, dia akan turun semua sekali air akan masuk balik ke dalam tangki ternakan. Dan cara untuk buat siphon ni pun saya dah tunjukkan dah. Macam mana cara nak buat dia sampai boleh jadi, sampai boleh siap. Untuk sistem ni, walaupun kita ada 2 tangki ternakan, tapi pump kita cuma perlu gunakan 1 pump saja. Dan pump ada dalam sump tank ni. Okey, pump ada kat belakang ni. Ni pump yang saya gunakan. Periha PD6200, maksudnya 6200 liter, 2700 liter per hour. Yang ni dia punya power, watt 30 watt. Ni pump ya. Okey, sistem ni cuma perlukan 1 pump saja. Dan untuk pump ni memang saya tak gam, saya cuma pasangkan macam ni je, saya ketuk gila rapat je. Okey, kemudian tentang saiz pump. Okey, saiz pump dalam sistem aquaponik ni dia tak sama dengan sistem yang lain. Sebagai contoh, kalau sistem RAS, kalau dalam sistem RAS kita akan pilih pump berdasarkan saiz tangki dan juga berapa liter air yang ada dalam sistem ternakan tu. Tapi dalam sistem aquaponik ni lain sikit. Sebab pump tu kita akan, air kita akan pump daripada tangki ni masuk ke dalam filter dan masuk ke dalam sistem tanaman. Jadi untuk sistem aquaponik ni, saiz pump kita kena cari yang lebih besar sikit. Kalau terlebih besar pun tak ada masalah sebab kita boleh buat diversion. Kita letak T dan air tu masuk balik ke dalam tangki ni untuk kita kurangkan tekanan air.
Dan untuk sistem ni, okey, ni daripada pump tadi pergi ke sebelah sini. Kat sini kita ada T. Daripada T tadi, satu naik ke atas ke bubble bead filter, kejap lagi saya tunjuk. Dan lagi satu ni pergi ke kita punya vortex filter. Tapi sebelum pergi ke vortex filter, ada lagi satu T daripada 20 mm pergi ke 15 mm. Yang ni akan masuk ke dalam sistem tanaman. Dan yang akan masuk ke dalam sistem tanaman ni, kita ada pecahkan kepada 4. Kita ada 4 ball valve untuk kita mengatur kelajuan ataupun jumlah air yang masuk ke dalam kita punya gutter. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, sebab kita ada 4 gutter, jadi kita perlukan 4 ball valve. Ini yang pergi kepada tanaman. Kemudian yang dekat sini, sebelah sini dia akan masuk ke dalam kita punya vortex filter. Dan cara nak buat vortex filter ni pun saya dah tunjukkan dalam video sebelum ni. Boleh tengok link kat atas ni. Okey, daripada vortex filter ni, air masuk di bawah. Kan dia akan naik ke atas. Dan bila dia overflow, dia akan masuk ke dalam kita punya biofilter dekat sebelah ni. Ni yang daripada biofilter tadi, dia akan masuk balik ke dalam kita punya sum tank yang ada ikan siakap ni. Okey, sekarang kita patah balik. Ni T daripada pump tadi. Okey, ni yang pergi ke kita punya vortex filter dan juga sistem tanaman. Okey, yang lagi satu ni dia akan masuk ke dalam kita punya, dia akan naik ke atas. Dia akan masuk ke dalam kita punya bubble bead filter. Dan untuk bubble bead filter ni masih lagi prototype. Belum ada video lagi untuk cara nak buat bubble bead filter ni. Tapi nanti saya akan buatkan video. Sebab sekarang ni saya tengah test untuk nak dapatkan design yang sesuai. Macam mana kaedah yang terbaik untuk buat bubble bead filter ni. Yang detail pasal bubble bead filter ni saya akan ceritakan dalam video tu nantilah. Dan air yang keluar daripada bubble bead filter ni, dia akan keluar ikut sini. Dan dia akan masuk ke dalam kita punya main tank. Tapi sekarang kita tak nampaklah air keluar sebab saya dah matikan pump. Okey, kalau pump kita on kan, air akan sentiasa masuk ke dalam main tank. Jadi main tank air akan melimpah. Bila melimpah, dia akan keluar melalui SLO ni. Dan daripada SLO ni akan masuk ke dalam filter yang baru kita buat ni. Jadi air yang melimpah keluar daripada main tank ni akan lalu pipe ni dan akan masuk ke dalam kita punya solid waste filter yang kita baru buat dalam video minggu lepas. Dan dekat solid waste filter ni dia akan masuk pada bahagian bawah, kemudian baru dia akan naik ke atas. Kalau tuan-tuan tengok video minggu lepas, tuan-tuan akan faham macam mana pipe yang saya buat dekat dalam ni. Kalau kita tengok ni pun, kotoran dah mula terkumpul dalam kita punya solid waste filter ni dan dia akan mendap di bahagian bawah. Dan untuk cuci nanti, untuk cuci kita cuma perlu pusing, kena buka kita punya ball valve yang kat bawah ni, yang merah tu. Dan untuk filter span, saya belum tukar lagi span. Saya masih cari lagi span yang besar. Saya pakai dulu span yang kecil-kecil ni. Nanti kita akan tukar kemudian span ni. Dan kemudian untuk biofilter pula, dekat dalam biofilter kita ada K1 media filter. Dan juga saya masukkan penutup botol mineral dalam ni. Saya kumpulkan, saya masukkan dalam ni supaya menjadi tempat untuk bakteria tinggal dan bakteria membiak. Ini yang kita panggil sebagai biofilter. Dan untuk biofilter ni biasanya saya masukkan EM4+ ataupun apa-apa sumber nitrifying bakteria. Dan sebelum ni, selama ni memang saya gunakan EM4+, tapi sekarang ni dah tak ada stok, saya belum order lagi. So sekarang ni memang tak adalah, saya tak ada EM dalam ni. Dan kalau tuan-tuan berminat dengan EM yang saya gunakan tu, tuan-tuan boleh tengok link dekat video description nanti. Okey, terlupa, daripada video minggu lepas juga ada yang tanya, kalau tak letak bubble oksigen ni tak boleh ke? Jawapannya memang tak boleh. Sebab kita kena ingat, bakteria ni adalah benda hidup. Okay? Semua benda hidup perlukan oksigen untuk hidup. Termasuklah kita. Kita pun kalau duduk dalam bekas yang tak ada oksigen, kita pun akan mati. Sama juga dengan ternakan. Ternakan perlukan oksigen. Bakteria pun perlukan oksigen. Sebab bakteria adalah benda hidup. Dan bakteria ni akan bantu kita untuk hilangkan masalah amonia tu. Dan tukarkan amonia kepada baja untuk tanaman kita. Jadi, bubble oksigen memang wajib kena ada. Untuk aliran air daripada biofilter ni, dia akan masuk balik ke dalam kita punya tangki ternakan. Okay? Jadi kalau tuan-tuan tengok ni, air ni sentiasa berpusing. Kita ada kitaran air yang baik dalam sistem ni. Sebab itulah dalam sistem aquaponik ni, ikan memang tak ada bau hanyir, memang tak ada bau tanah. Bau tanah memang tak adalah sebab dalam sistem ni memang tak ada tanah langsung. Jadi, bau ikannya memang tak sama dengan ternakan dalam sistem yang lain. Memang lagi sedap rasa ikan dia.
Dan untuk tilapia ni sekarang memang dah besar, dah boleh makan dah, memang saya harvest. Biasanya dalam seminggu saya akan ambil dah 10 ataupun 12 ekor. Saya siang siap-siap untuk makan selama seminggu. Sebab anak-anak saya memang suka makan ikan tilapia ni. Dan bila dah habis semua tilapia yang besar di dalam ni, kita akan pindahkan siakap tu masuk ke dalam tangki ni. Tangki tu kosong, jadi kita akan masukkan pula ikan lain. Tak kisahlah sama ada nak masukkan ikan siakap lagi, siakap merah ataupun ikan kelah pun boleh kita bela dalam sistem aquaponik ni. Tak ada masalah. Nampaknya setakat ni saja yang dapat saya sharekan dalam video kali ini. Video ni hanya sekadar untuk memberi sedikit penerangan lah macam mana perjalanan sistem ni dan menjawab soalan-soalan yang sering ditanya, walaupun soalan tu soalan yang berulang, tapi tak apa, saya akan share, saya akan jawab. Dan kalau tuan-tuan betul-betul berminat dengan sistem aquaponik ni, sebab semua video daripada zero to hero semua saya dah sediakan, tuan-tuan boleh buat. Semua saya dah tunjukkan. Tuan-tuan boleh tengok dekat channel saya, dekat situ ada senarai video-video yang lama daripada mula sampai siap semua sistem ni. Sebab semua apa yang tuan-tuan tengok ada kat sini, semuanya ada video. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat channel saya lah. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.